minta jalan. Ya. Ya, terima kasih. Yang saya difahamkan Yang Menteri bahawa laporan polis dah dibuat ke atas itu apa nama dia? Itu Profesor Kok Siong itu. Ada laporan polis. Saya rasa di Pulau Pinang dan juga di Kuala Lumpur ada beberapa laporan polis, bukan tak ada laporan polis. Dan pada masa yang sama tentang laporan polis yang dibuat ke atas pihak yang hanya menyatakan kedudukan perlembagaan, adakah siasatan ini dapatlah ditutup supaya ia tidak diungkit-ungkit lagi, kerana ini hanya satu serangan politik yang tidak memberikan manfaat kepada siapa dan tidak juga menjejaskan hak mana-mana pihak. Seperti macam apa yang dinyatakan oleh itu Kok Siong, itu memang tidak berperlembagaan dan melanggari Akta Hasutan. Kita masih ingat ada seorang bekas ahli parlimen telah pun didapati bersalah kerana membuat kenyataan sedemikian, menutup semua sekolah vernacular dan didakwa dan kemudian didapati bersalah dan lepas itu dilucutkan haknya sebagai seorang ahli parlimen. Saya harap perkara ini jangan dimain-mainkan kerana dia merupakan salah satu asas fundamental dengan izin Tuan Yang Pertua dalam perlembagaan persekutuan dan juga kontrak sosial mereka. Sekian, terima kasih. Yang Maha Menteri. Macam biasa respon satu. Baik, terima kasih sahabat saya dari Bagan. Terhadap soalan asal penjelasan saya adalah kertas siasatan siap, kertas inquiries juga siap. Sekarang ada di pejabat Peguam Negara. Sesuai dengan kuasa yang diperuntukkan dalam perlembagaan, Peguam Negara akan menilai, meneliti, menimbang apakah ada asas untuk tindakan selanjutnya. Tugas pasukan polis terhadap aduan disiapkan satu siasatan dalam tempoh yang munasabah. Sebab itu, terima kasih rakan saya dari Bagan kerana mengingatkan bahawa dalam pengetahuan Bagan sudah ada laporan. Jadi saya tentu saja akan segera menyemak dengan pasukan polis, terutama kerana aduan polis ini sistemnya adalah talian, dia centralized. Kita dengan mudah untuk detect atau mengesan. Jadi saya bersetuju bahawa perkara-perkara yang jelas dalam perlembagaan, terutama berkait dengan satu penerimaan kontrak sosial yang sudah lama kita guna pakai, itu dihormati dalam batas-batas yang perlu kita jaga dan hormati bersama. Sila. Ya, Yang Maha Menteri, terima kasih. Saya ingin merespon kepada Bagan juga, Yang Maha Menteri. Saya fikir ini tidak ada kena-mengena dengan politik, Yang Maha Bagan. Profesor Emeritus Teo Kok Siong, an accomplished scholar and academician, beliau bercakap bukan baru sekali ini, dah berbelas tahun tentang isu sekolah vernacular, sekolah satu aliran dan perpaduan nasional. Jadi bila mana beliau bercakap dan beliau diugut, digertak dalam dewan ini oleh seorang ahli parlimen kita, dan apakah ini satu yang melanggar perlembagaan? Kalau kita tidak boleh bercakap hal-hal sensitif tentang perpaduan nasional, macam mana? Saya ambil contoh, Yang Maha Menteri. Artikel letter to editor The Star 16 Oktober 2021 ditulis oleh Yong Jingyi, seorang berbangsa Cina. Inside itu Chinese private high schools, beliau menggariskan tentang permasalahan yang ditimbulkan di sekolah menengah persendirian Cina, silibus sejarah yang berat kepada Cina, ketidakmampuan bercakap bahasa Melayu secara fasih kerana bercampur satu kaum sahaja. Jadi bila mana beliau tulis, adakah ini tidak berperlembagaan? Kita bukan nak buat satu condemnation pada bangsa lain ataupun sekadar nak timbulkan isu rasis. Cuma bila seorang profesor membangkitkan isu ini, merisaukan tentang perpaduan nasional, biarlah beliau bercakap. Kalau tak setuju, lawan beliau menggunakan fakta akademik, bukan dengan ugutan bawa kepada pihak polis. Yang Maha Menteri.